InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kelas kita dengan mempelajari ayat 34 surah Al-An'am, sambungan ayat 34 surah Al-An'am, di mana pada minggu lepas kita telah pun mempelajari hampir separuh daripada i'rab ayat ini, dan insyaAllah pada hari ini kita akan habiskan i'rab. Dan insyaAllah kita akan sambung ayat 35 insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ, dan sesungguhnya كُذِّبَتْ, didustakan, rusulun, para rasul, min qablika, sebelum engkau, iaitu Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kutibat, telah didustakan, rusulun, para rasul, min qablika, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, maka mereka telah bersabar. Mereka di sini ialah para rasul. Mereka telah bersabar ala ma kudzibu, atas apa pendustaan yang didustai oleh kaum mereka. Wa udu, dan mereka disakiti, hatta, sehingga atahum, telah tiba kepada mereka, telah datang kepada mereka, nasruna, pertolongan kami, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada penukar ataupun yang mengubah, tidak ada yang dapat mengubah li kalimatillah, kalimah Allah, iaitu janji-janji Allah ataupun wahyu-wahyu Allah ataupun suratan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesiapa yang dapat mengubah. Walaqad ja'aka, dan sesungguhnya telah datang kepada engkau, iaitu telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min di sini bermaksud antara naba'il mursalin, antara cerita-cerita al-mursalin, iaitu para rasul tersebut. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan sekiranya adalah kabura maksudnya berat atau menyusahkan, 'alaika, ke atas engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'raduhum, tentangan ataupun penolakan mereka, dan sekiranya adalah kabura alaika, amat seandainya sekiranya adalah kabura alaika, berat ataupun besar ataupun susah, alaika, ke atas engkau, i'raduhum, penentangan mereka ataupun pendustaan mereka ataupun penolakan mereka. Mereka di sini kembali kepada kafir Quraisy yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in istata'ta, maka sekiranya engkau dapat, an tabtaghi, mencari, nafaqan maknanya terowong ataupun lubang, fil ardi, di bumi, au ataupun sulaman maknanya tangga, fis samai, di langit, fatatihim bi ayah, maka kamu bawalah kepada mereka bi ayah. Bi ayah di sini maksudnya tanda kewujudan ataupun mukjizat, menunjukkan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya engkau mampu, seandainya engkau dapat, wahai Muhammad, mencari terowong di bumi, lubang di bumi, ataupun tangga di langit untuk panjat ke langit, maknanya seandainya engkau dapat Muhammad masuk ke bumi
ataupun engkau naik ke langit. Kenapa? Mencari mukjizat untuk dibawa kepada kafir Quraisy, untuk ditunjukkan kepada mereka, menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau dapat, engkau bawalah kepada mereka. Walau syaa Allah, dan sekiranya Allah Ta'ala mahu, la jama'ahum, sudah pasti dia Allah Ta'ala menyatukan mereka ataupun mengumpulkan mereka alal huda, di atas petunjuk. Di atas petunjuk Allah, iaitu agama Allah, beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takunanna minal jahilin, dan jangan engkau wahai Muhammad, jangan sesekali engkau wahai Muhammad menjadi minal jahilin, di kalangan orang-orang yang jahil. Jadi ayat 34 dan 35 terjemahan secara umum sebagaimana yang saya sebut sekejap tadi ya. Jadi ayat ini, ayat yang ke-34 itu adalah sebagaimana minggu lepas kita telah pelajari, iaitu ayat untuk memberi semangat ataupun untuk menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat ini menceritakan, memberitahu kepada Nabi sebagaimana Nabi menghadapi segala penderitaan, segala penolakan, segala penghinaan di dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para rasul sebelum Nabi menghadapi perkara yang sama. Dan dakwah para rasul sebelum Nabi telah berjaya, maka Nabi juga akan mendapat kejayaan sebagaimana para rasul sebelumnya. Dan takdir itu ataupun janji tersebut tidak dapat diubah oleh sesiapa. Maknanya bukanlah bermakna segala penderitaan, segala hinaan dan segala pendustaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kegagalan, tetapi ia adalah satu perkara yang biasa dihadapi oleh mereka yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah Allah, ketetapan Allah, kebenaran itu akan mendapat kemenangan. Kebenaran itu akan akhirnya mendapat kejayaan. Jadi akan tiba masanya Nabi Muhammad ini akan berjaya di dalam dakwahnya, akan menang, akan sampai ke kemuncaknya. Tetapi sebelum mencapai kejayaan tersebut, hendaklah menghadapi segala cabaran, segala ujian, segala seksaan, segala hinaan dan sebagainya. Dan itu adalah perkara yang diuji ataupun diturunkan juga kepada para rasul sebelumnya. Itu ayat yang 34 kita telah pun tafsir pada minggu lepas. Cuma pada minggu lepas kita belum tamat lagi dari sudut i'rab ayat 34 ini. Kalau tak silap saya sampai ke mana? Ke 1000 kan? Fasabaru ala ma kudzibu. Sini kan? Ya. Kalau kita mula kat situ kan? Boleh. Kemudian fasabaru, fa itu huruf ataf. Fa itu huruf ataf. Kita dah tengok sebelum ini, walaqad wa itu huruf ataf. Lam itu rabitah li jawabi qasam. Maknanya ada qasam, wallahi laqad, demi Allah sesungguhnya. Muqaddar ini maknanya tidak ada, maknanya ditakdirkan ada dan tidak disebut di sini. Jadi wallahi, jadi wa ataf ini juga waw jar, maknanya qasam, dia juga adalah waw qasam. Waw qasam. Demi sesungguhnya, demi Allah sesungguhnya, qad kudziba, didustakan ataupun didustai. Madin lil majhul, kita dah baca minggu lepas. Kudziba ini adalah fi'il madin dan dari sudut binaan hurufnya ialah majhul. Majhul maknanya tidak diketahui siapa yang tidak diketahui pelakunya.
Tetapi di sini bukanlah bermakna tidak tahu, tetapi telah maklum bahawasanya yang berdustakan Nabi ialah kafir Quraisy yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi lil majhul di sini ialah bina lil majhul. Lawan dia bina lil ma'lum, mabniyun lil ma'lum. Kadhiba kudhiba. Kita telah pun belajar pada minggu lepas. Kemudian ta li ta'nis, ta pada kudhibat adalah menunjukkan perempuan. Dan tak silap saya ada seorang yang tanya minggu lepas kan, kenapa digunakan untuk perempuan sedangkan rasul ini adalah lelaki. Tidak begitu kan? Ya. Jadi sepatutnya kudhiba rusulun. Tetapi diletak ta ta'nis as-sakinah ini menunjukkan perempuan. Jadi sepatutnya apabila naib fa'il ini adalah rusulun, iaitu jamak taksir dan menunjukkan jamak bagi lelaki, iaitu rasul, jamaknya para rasul di sini. Jadi sepatutnya kudhiba, tetapi diletak kudhibat. Sepatutnya kudhiba kan, tetapi diletak kudhibat. Ada ta ta'nis, dan saya telah maklum kepada minggu lepas bahawasanya ta ini kerana ta ini boleh diguna apabila jamak itu diguna dengan jamak taksir. Dan ada juga buku-buku yang mengatakan kerana diletak perempuan itu kerana takdirnya ialah jamak. Mungkin saya tulis kat sini. Ini pun penting juga sebab banyak ada dalam Quran fa'il dia lelaki ataupun naib fa'il dia lelaki. Tapi fa'il dia perempuan. Contohnya kudzibat. Kan ada ta ni kan. Ta ini adalah ta ta'nis. Ta'nis. Sepatutnya selepasnya kena perempuan lah. Tetapi Allah Ta'ala sebut rusulun. Rusulun ini adalah jamak bagi rasul. Lelaki lah, jamak lelaki rusulun. Jadi kalau ikutnya yang kita belajar kaedah bahasa Arab kan, kudziba rusulun. Bila kita guna perempuan, apabila fa'il itu perempuan, kudzibat, contohnya an-nisa, telah dusta, telah didustai perempuan. Jadi perempuan ni adalah perempuan. Jadi kenalah bolehlah letak ta ta'nis. Tetapi apabila rasul tu tidak menunjukkan dia bukan perempuan, dia adalah lelaki, kenapa pula letak ta ta'nis? Tidak begitu. Jadi pertama kerana rusulun ini jamak taksir. Jadi bila jamak taksir boleh juga digunakan ta ta'nis. Dan ada juga ulama mengatakan ditakwilkan rusulun itu adalah jamaah. Maknanya kumpulan. Kumpulan. Kumpulan ni kan perempuan ada ta. Jadi seolah-olah ayatnya begini. Kudzibat jama'atun. Satu kumpulan para rasul. Jadi diletak ta ta'nis itu selain daripada ia adalah jamak taksir, boleh diguna sama ada lelaki dan perempuan, ia juga ditakwilkan, maknanya dikatakan rusulun ini ada perkataan jamaah. Apabila ada jamaah maknanya dia adalah perempuan. Kudzibat jamaah. Tetapi jamaah ini tidak ditulis. Tidak adalah dalam ayat Quran itu ataupun dalam percakapan kita. Jadi diletak kudzibat ta ta'nis itu pertama kerana dia jamak taksir, boleh diguna juga untuk perempuan, boleh diguna fa'ilnya juga boleh kita buat dengan sirah ataupun bentuk perempuan. Yang kedua kerana takdirnya ada jamaah, maknanya kumpulan. Jamaah itu adalah perempuan. Okey. Sedikit penerangan tentang sementara kita jumpa ni kan, tentang kenapa kudzibat.
Rusulun naib fa'il. Naib fa'il ini apabila madin lil majhul. Apabila mabni lil majhul, maka rusulun itu dia jadi naib fa'il. Asalnya rusulun itu adalah maf'ulun bih. Ayat dia begini, ayat dia begini. Tak apa, kita belajar sikit. Rusulun. Yang dah belajar mungkin boleh ulang kaji. Contoh saya sebut kuzziba al-kafirun rusulan. Asalnya begitu. Kadzdzaba al-kafirun rusulan. Orang-orang kafir telah mendustakan Rasul. Siapa yang mendustakan? Iaitu orang kafir. Orang kafir ini mereka mendustakan siapa? Iaitu para Rasul. Asalnya beginilah ayatnya. Tetapi ditukar dengan kuzzibat rusulun. Jadi rusulun ini dia mengambil tempat al-kafirun. Sebab itulah kita baca dengan rusulun. Al-kafirun fa'il. Rusulun ini dia ganti kepada al-kafirun. Apabila dibaca dengan kuzzibat rusulun. Jadi dalam buku tadi dia kata rusulun ini adalah naib fa'il. Apa maksudnya? Ganti kepada fa'il. Asalnya fa'il dia ialah al-kafirun, tetapi kafirun ini tidak disebut, dibuang. Dan kadzdzaba itu dibaca dengan kuzzibat. Jadi rusulan asalnya bari atas itu dia mengambil tempat al-kafirun. Jadi dibaca dengan rusulun. Boleh Boleh insya-Allah. Kadzdzabal kafirun rusulan. Asalnya begitu, tetapi ditukar dengan kudzibat rusulun. Jadi kalau kita nak i'rab, kafirun itu adalah fa'il. Yang ke atas ni ini asalnya fa'il. Jadi kalau orang tanya kadzdzabal kafirun ni mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah kafirun. Kadzdzabal kafirun rusulan. Rusulan adalah maf'ulun bi, objek, benda yang didustakan. Siapa yang didustakan oleh orang kafir? Iaitu para rasul. Jadi asal ayatnya begini, ada 3, 1, 2, 3. Tetapi telah dibuang fa'il dia. Fa'il ini telah tidak dinyatakan, tidak disebut. Maka rusulan ini mengambil tempat kafirun dan dibaca dengan rusulun. Kadzdzaba dibaca dengan kuzziba, dan kuzzibat ini kita panggil mabni lil majhul. Kadzdzaba mabni lil ma'lum. Itu adalah antara perbahasan kata kerja dalam bahasa Arab. Dia ada mabni lil ma'lum, dia ada mabni lil majhul. Dalam bahasa Melayu, kalau mabni lil ma'lum, kita tahu siapa yang buat sesuatu perbuatan itu. Contohnya Muhammad makan. Dan mabni lil majhul apabila kita tidak tahu siapa yang buat sesuatu perbuatan itu. Contohnya kita kata dimakan. Mana Muhammad makan nasi. Tapi kalau kita tak tahu siapa yang makan nasi, kita kata nasi dimakan. Oleh siapa kita tak tahu. Jadi mungkin kita boleh terjemahkan mabni lil majhul didustai ataupun dimakan ataupun dipukul. Dan mabni lil ma'lum kita boleh terjemahkan dengan menyebut pelakunya. Contohnya Muhammad pukul, Muhammad makan, Muhammad seterusnya, apa-apa saja perbuatan. Okey, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuzziba itu adalah madin mabni lil majhul. Fi'il madin mabni lil majhul. Kuzziba dia adalah fi'il madin
kudziba. Fi'il mudhari' dia yukadzibu. Dan apabila ada laqad, ada lam dengan qad, selepasnya hendaklah fi'il madhi. Tak boleh fi'il mudhari'. Kita juga ada belajar sebelum ni. Sebelum fi'il madhi, mungkin ada qad. Kemudian mungkin juga ada laqad. Jadi kalau qad maksudnya sesungguhnya. Laqad juga bermaksud sesungguhnya, tetapi lagi sungguh, lagi kuat penekanannya. Jadi selepas qad boleh datang selepasnya fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Kita dah belajar qad ini ada makna taqlil, takthir, tahqiq dan selainnya, ada dalam 4 makna sebelum ni. Jadi kadang-kadang qad ini dia boleh ada selepasnya fi'il madhi. Contohnya qad dhahaba, sesungguhnya telah pergi. Dan juga boleh datang selepasnya fi'il mudhari', qad yadhhabu. Jadi qad boleh datang selepasnya sama ada fi'il madhi ataupun makna fi'il mudhari'. Kalau datang selepasnya fi'il madhi bermaksud tahqiq, maknanya betul-betul berlaku sesungguhnya. Dan seandainya selepasnya ada fi'il mudhari', ada beberapa maksud, dan maksud tersebut kita telah berbincang sebelum ni. Ada makna taqlil untuk menunjukkan sedikit ataupun kurang, ataupun takthir untuk menunjukkan banyak. Dan seandainya laqad, selepasnya hanya fi'il fi'il madhi saja. Contohnya dhahaba, tak boleh fi'il mudhari' selepasnya. Maknanya fi'il mudhari' tak boleh ada selepasnya. Kita tak boleh buat laqad ini selepasnya kita guna fi'il mudhari', tak boleh. Jadi itu beza. Qad selepasnya boleh fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Adapun laqad selepasnya hanya fi'il madhi. Tapi dari sudut maknanya lebih kurang saja, maknanya sesungguhnya. Okey. Laqad apa tadi, rusulun min qabl muta'alliqun bi kudzibat. Min itu huruf jar, qabl itu adalah majrur. Jadi huruf jar dan jar wa majrur ini dia merujuk kepada perkataan ataupun fi'il kudzibat. Didustai sebelum ka mudhafun ilai, sebelum kamu, sebelum engkau, iaitu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya diguna ka, kamu, Nabi Muhammad. Ka ini adalah ganti nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sebagaimana yang kita baca cerita sebelum ini, situasi Nabi Muhammad, dia merasa sedih, dia merasa tertekan, dan dia merasa berat dalam menghadapi apa yang dia lakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan khas kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang berada dalam keadaan tersebut, Allah Taala pun turunkan ayat ini, dan disebut bahawasanya nabi-nabi sebelum kamu pun menghadapi perkara yang sama, iaitu didustai oleh kaum mereka masing-masing. Jadi itu adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan kita juga tertanya, adakah Nabi Muhammad rasa tertekan, ataupun Nabi Muhammad rasa sedih, ataupun Nabi Muhammad rasa berat untuk menanggung dakwah seruan kepada seruan Islam ataupun dakwah Islam kepada kafir Quraisy di Mekah. Ini sudah tentu, sebab pertama Nabi Muhammad SAW baginda adalah bashar, manusia. Jadi apabila manusia dia ada perasaan tersebut, rasa tertekan apabila dihina, rasa sedih apabila dicaci, rasa berat apabila difitnah. Sebagaimana manusia yang lain, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Bezanya Nabi Muhammad diberi wahyu diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu-wahyu itulah yang memberi semangat kepada Nabi, memberi kekuatan kepada Nabi, dan menunjukkan bahawasanya dakwah Nabi ini mendapat
mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, Nabi adalah manusia. Yang kedua, Nabi ini adalah Nabi Rasul yang tersangat mahu masyarakat kafir Quraisy itu bertukar agama ataupun menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kesedihan itu kerana jiwa Nabi Muhammad itu adalah sayang ataupun cinta ataupun mahu ataupun tersangat mengharapkan kafir Quraisy itu menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesedihan itu lahir daripada rasa itu, perasaan tersebut. Mungkin kita tak dapat nak gambarkan, tetapi kita boleh gambarkan bagaimana kita dengan anak-anak kita ataupun anak-anak kita dengan ayah, kita dengan ayah kita ataupun kita dengan anak-anak kita. Ya. Apabila kita sayang kepada seseorang, tak kiralah mungkin kita sayang kepada anak-anak kita ataupun kita sayang kepada ayah kita, apabila kita ajak ataupun kita seru ataupun kita minta orang yang kita sayangi mengikut kita, dan apa yang kita seru itu adalah perkara yang baik, apabila orang itu tolak, kita akan rasa sedih. Maknanya kalau kita ajak anak kita solat, tetapi anak kita tak nak solat, anak kita tolak, tak mahu solat, jadi penolakan tersebut kita akan rasa sedih. Kenapa kita rasa sedih? Kerana ikatan sayang kita kepada anak kita tersebut. Begitu juga kepada ayah kita. Contohnya kita minta ayah kita supaya meninggalkan sesuatu yang tak baik, yang buruk. Dan kita mahu ayah kita ini melakukan perkara yang elok, perkara yang baik. Tetapi saat dia tolak, dia tidak menerima, kita akan rasa sedih. Kita akan rasa kecewa. Kenapa dia tidak mahu ikut kebaikan yang kita seru? Jadi lahirnya perasaan itu adalah kerana ikatan kasih sayang yang ada di dalam diri kita terhadap orang yang kita seru tersebut. Itu gambaran kita dengan keluarga kita ataupun orang yang kita sayang. Dan Nabi Muhammad pun begitu. Maknanya Nabi Muhammad ini sayang ataupun kasih ataupun kasihannya Nabi itu kepada kafir Quraisy itu adalah bersangatan kuatnya. Harapannya supaya kafir Quraisy itu menerima dakwah baginda begitu tinggi, tetapi apabila mereka tolak, apabila mereka hina Nabi, apabila mereka fitnah Nabi, jadi timbul satu perasaan di dalam jiwa Nabi iaitu rasa sedih, rasa kecewa. Sebab Nabi hidup di Mekah daripada kecil lagi, sehinggalah Nabi berumur 40 tahun, hidup dengan masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy menghormati Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 40 tahun. Nabi Muhammad itu dipercayai oleh kafir Quraisy. Mereka menyanjung, mereka menggelarkan Nabi Muhammad ini dengan satu gelaran yang terkenal seluruh Mekah, iaitu Al-Amin. Tiba-tiba orang yang mereka percayai, orang yang mereka rasa anggap orang terbaik, iaitu Nabi Muhammad SAW, orang inilah yang mereka hina, mereka fitnah dan sebagainya. Jadi apabila suasana begitu berlaku pada Nabi Muhammad SAW, jadi timbul rasa berat, rasa sedih, rasa duka cita, rasa kecewa. Jadi kenapa Nabi Muhammad rasa sedih, rasa kecewa? Maknanya pertama, Nabi itu adalah manusia. Nabi bukan malaikat. Jadi apabila seorang manusia, maka dia ada perasaan-perasaan tersebut. Yang kedua, kerana kasihnya Nabi kepada masyarakat Quraisy itu dan harapannya tinggi supaya kafir Quraisy itu menerima dakwahnya, itulah antara menyebabkan dia rasa berat, dia rasa sedih, dan dia rasa tertekan. Jadi itu adalah satu sedikit tafsiran kenapa Nabi rasa tekan ataupun rasa kecewa, rasa sedih. Jadi ayat ini disebut khas kepada Nabi Muhammad SAW dan diguna min qablika. Kaf itu adalah dhamir dan dia adalah mudhafun ilaih, dan dhamir ini kembali kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fa huruf ataf, fa ini adalah atifah madin, sabaru madin madmum. Maksudnya madmum itu ra itu baris hadapan, baris dhammah. Kita baca dengan sabaru, bukan sabarau ataupun sabari, tak boleh kan. Jadi kita baca dengan sabaru, ra itu dengan baris hadapan, madin mabniyun ala dhammah ataupun madin madmum. Fa ini huruf ataf, dia ataf kepada kudzibat. Qad kudzibat fasabaru. Maknanya para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka didustai, mereka ditolak dakwah mereka. Fasabaru. Maknanya dalam menghadapi suasana sebegitu mereka telah bersabar. Ada fa di situ, maksudnya ada tempoh. Ataupun kita panggil selepas itu turutan daripada pendustaan tersebut, tetapi para rasul itu kekal dengan kesabaran menghadapi suasana seperti itu. Okey, wal wawu fa'ilun, waw pada sabaru. Jadi selepas surah itu ada waw. Waw ini adalah wawul jamaah dan dia adalah fa'ilun, pelaku. Jadi kalau kita tanya sabaru, sabar, siapa yang sabar ini? Sabar yang sabarnya ialah mereka. Mereka tu di mana tandanya waw tu, mereka, dan mereka itu adalah ganti nama, kembali kepada siapa? Kembali kepada rusulun, kembali kepada para rasul. Jadi para rasul itu mereka telah bersabar dalam menghadapi pendustaan yang dilakukan terhadap mereka oleh kaum mereka masing-masing. Ala lil jarri, maknanya ala itu adalah jar. Ma masdariyah, ma itu adalah masdar. Ma masdariyah maknanya ma dengan fi'il selepasnya ditakwil dengan masdar. Itu antara fungsi ma masdar. Ini pun rasanya saya dah terangkan sebelum ni. Ma al-masdariyah. Maknanya ma kudzibu, fi'il madhi kan. Jadi ma dengan kudzibu ini ditakwilkan, maknanya ditukar dengan masdar takdzib. Begitu. Masdar ni adalah kata nama terbitan daripada fi'il. Pendustaan. Kalau kudzibu, mereka didustakan. Kalau takdzibihim, pendustaan mereka. Takdzib, maknanya ini adalah isim masdar. Kenapa ditakwil kepada isim masdar? Kerana ma ini adalah masdari. Ada soalan nak tanya? Jadi ma masdariyah, kudzibu madhi mabniyun lil majhul, madmumun, sama juga ba itu bari hadapan, wal wawu na'i fa'il, dan waw pada kudzibu ini adalah na'i fa'il. Ala ma kudzibu. Ya, silakan. Ma dengan an tu lebih kurang sama lah Ustaz. Ya. Kalau an selepasnya fi'il mudhari', ay yaf'alu, ay yakunu. Jadi kadang-kadang an itu dia juga bermakna masdariyah, an nasab wal masdar. An masdariyah. Begitu juga boleh ditakwilkan kepada masdar. Jadi kalau ay yakun maknanya kauna ataupun kaunu. Ay yukadzibu maknanya takdzib. Ay yadhhaba maknanya zahab. Jadi ditakwil kepada masdar. Jadi setiap fi'il tu dia ada nama terbitan dia. Zahaba yadhhabu zahaban. Akala yakulu aklan. Aklan zahaban itu adalah masdar. Jadi kalau kita nak takwil kepada masdar, kita kena lihatlah masdar bagi setiap fi'il tu. Jadi kalau kudzibu, masdar dia ialah takdzib. Jadi kita takwil kepada takdzib. Takdzib maknanya pendustaan. Kalau kudziba telah didustakan. Okey, jadi ma ada masdariyah, an juga ada an masdariyah.
Okey, waw atifah huruf ataf, udhu mithlu kudzibu. Sama saja dari sudut i'rab dia. Maknanya madhi mabni lil majhul madmumum wal waw na'i fa'il. Mislu kudzibu waw atifah. Ataf kepada kudzibat. Ini kalau kita lihat dia macam jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ni maknanya Allah Ta'ala sebut dahulu. Kemudian baru dia datang udhu. Udhu ni sebenarnya kalau kita lihat susunan dia, walaqad kudzibat wa udhiyat rusulun min qablika fasabaru. Fasabaru ala ma kudzibu. Maknanya kalau ikut susunan dibuat begitu cantik ayat tu tetapi diletak sabaru sebelumnya kemudian barulah ataf wa udhu. Barulah diletak ataf wa udhu seolah-olah jumlah muqtaridah. Maknanya jumlah di dalam jumlah. Ada jumlah di dalam jumlah. Biasa kita pun guna dalam bahasa Melayu pun kita sebut kita sebut contoh Muhammad Allah Ta'ala rahmatinya. Ya, contohnya kita Muhammad ni telah meninggal contoh kan. Kita pun nak cerita tentang Muhammad, kita pun bagi tahu Muhammad semoga Allah Ta'ala rahmatinya ataupun ampuni dosanya. Satu masa kita pun mula cerita. Kadang-kadang kita mula ayat, di dalam ayat itu ada ayat lain. Itu dipanggil jumlah muqtaridah, jumlah yang datang di dalam ayat. Contohnya dalam bahasa Arab Muhammad, kita pun doa pada dia kan rahimahullah. Muhammad rahimahullah dhahaba ila as-suq. Contoh kan, sebenarnya ayat rahimahullah ini adalah ayat mu'taridah yang datang di dalam ayat. Begitu Jadi kadang-kadang ayat ni dia ada dalam ayat tu ada ayat. Contohnya di sini. Asalnya ialah Muhammadun dhahaba ila as-suq. Tetapi kita doa dulu pada Muhammad rahimahullah. Ataupun kita kata Muhammad panjanglah umurnya, atalallah umrahu qaimun. Okey, tengok kita letak satu ayat kat dalam. Satu ayat. Asalnya Muhammad qaim, Muhammad berdiri. Tetapi kita letak atalallahu umrahu, Muhammad Allah Ta'ala panjanglah umur dia. Dia berdiri. Jadi ini kita panggil jumlah mu'taridah. Begitu juga ayat dalam Quran tu laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Wa udhu. Sesungguhnya telah didustai para rasul sebelum kamu, mereka bersabar atas apa yang didustakan. Wa udhu, dan mereka disakiti. Jadi udhu ini kalau nak sedapnya dia duduk di sini. Wa udhu ataupun wa udhiyat. Sesungguhnya telah didustai dan telah disakiti para rasul sebelum kamu, fasabaru ala ma kudzibu, dan mereka sabar di atas apa yang telah mereka didustakan. Maknanya udhu ini kalau ikutnya di sini sedap. Fasabaru itu dia jadi jumlah mu'taridah. Kerana udhu ini diletak kemudian selepasnya. Jadi waw ini huruf ataf ma'tuf kepada kudzibat. Seolah-olah Allah Ta'ala sebut laqad kudzibat wa udhiyat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzib. Okey. Tak apa nanti kita jumpa lain kali, kita ulang balik Maknanya kita boleh pelajari di sini ada ayat di dalam ayat. Di mana orang Melayu pun guna juga. Selalunya kita guna untuk doa-doa. Muhammad Allah Ta'ala panjanglah umur dia. Sekarang ni dia sedang makan
Contohnya kita tunggu seseorang, tiba-tiba dia pun sampai. Kita bercakap Muhammad telah sampai, ataupun Muhammad Allah Ta'ala panjanglah umurnya sampai, panjang umur awak telah sampai. Jadi ayat di dalam ayat dalam bahasa Arab pun ada juga. Nah, wal masdar muawwal ma kudzibu, ma kudzibu masdar muawwal ma kudzibu fi mahalli jar bi ala muta'alliqun bi sabaru. Ya, ini biasa lah. Tak susah pun bila ala ni ma kudzibu jadi masdar. Ma kudzibu ni masdar dia adalah dalam kedudukan jar lah, kerana sebelumnya ada ala, ala takdzibi. Ala takdzibi maknanya jar. Kenapa? Kerana ada ala, itu maksud. Fi mahalli jar muta'alliqun bi sabaru. Naam, ala takdzib fasabaru ala takdzibihim. Maka para rasul mereka telah bersabar di atas pendustaan terhadap mereka. Hatta lil ghayah wal jar. Jumpa balik dah hatta. Hari tu kita dah belajar kan, hatta ada makna 3 kan. Jadi di sini dia sebut lil ghayah wal jar. Maknanya hatta ni makna dia ila. Tetapi ila pun sehingga, maknanya sekali masuk. Kita lihat bagaimana ayat ni, apa maksudnya. Allah Ta'ala sebut hatta ya, itu saya letak, saya copy paste ayat Quran tu. Hatta atahum nasruna, sehingga telah datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi dia kata apa tadi? Dia kata hatta ini pertama lil ghayah, maksudnya kemuncak, termasuk sekali. Bukan tak termasuk. Sebabnya kadang-kadang kita hatta ini bermaksud sehingga berhenti setakat itu. Tidak termasuk apa yang nak disebut selepasnya. Tetapi hatta di sini maknanya itulah ghayahnya, akhirnya begitu. Maknanya pertolongan Allah itu adalah termasuk mereka sabar itu sehinggalah mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang kedua dia sebut lil jar wal jar. Wajar ni maknanya diterjemahkan dengan ila. Maknanya ila. Ilaan, sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya diterjemahkan dengan ila. Okey, lil ghayah maknanya sehinggalah pertolongan itu datang kepada mereka dan mereka menang ataupun berjaya di dalam dakwah kepada Islam. Jadi hasil daripada kesabaran mereka, mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hatta lil ghayah wal jar. Hari itu kita dah bahaskan ada hatta ini ada makna makna ila, ada juga makna huruf ataf. Jadi ada 3 makna, mungkin boleh rujuk balik. Jadi di sini ada makna lil ghayah wal jar, maknanya dia adalah huruf jar. Ila an ya'tiya ataupun ila an ya'tiya nasruna, sehingga datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hatta lil ghayah wal jar. Ata madhi mabniyun 'ala al-fathi muqaddar 'ala al-alif. Ata fi'il madhin mabniyun 'ala al-fathi, dan dia adalah barisnya di atas sentiasa. Tetapi ata ini tidak ada baris atas, muqaddar 'ala al-alif, seolah-olah dia ada pada alif maksurah yang di akhir. Ata mana baris atas? Tak ada.
Ata, baris atas, huruf kat tengah. Atas. Huruf akhir ni tak ada. Kalau zahaba, ada baris atas. Kan? Baris atas kat situ. Cuma ata ni tak ada baris atas. Tak ada. Ata. Kalau ada kita baca lain lah. Ata maknanya alif maksurah di akhir itu tak ada baris. Itulah dipanggil mabniyun alal fathi muqaddar. Seolah-olah dia ada. Ada kat mana? Alal alif. Ala alif maksurah. Ala alif maksurah ni seolah-olah dia ada. Tetapi dia tak ada lah. Sebab tak ada bunyi kan. Tetapi seolah-olah dia ada. Kalau zahaba dia muqaddar. Dia bukan muqaddar. Zahaba dia jelas nampak. Zahaba kita baca. Tetapi ata tak ada. Itulah maksud dia muqaddar. Seolah-olah dia ada pada huruf alif maksurah di akhir. Okey, mudah saja tu Jadi muqaddar ala alif hum maf'ulun bih, atahum, datang kepada mereka. Cuma ata ini dia adalah lebih kepada yang bergerak, ataupun kita guna untuk manusia. Dia datang daripada jauh, kemudian dia datang kepada kita. Ata. Jadi ata ini adalah diguna untuk sesuatu yang bergerak, dan sebagainya. Tetapi pertolongan Allah ini dia bukan bergerak, dia bukan manusia lah secara mudah, tetapi Allah Ta'ala guna ata. Maknanya supaya orang yang membaca ayat ini dan Nabi Muhammad SAW, pertolongan itu sebenarnya dia sedang datang. Dia bergerak datang. Semakin hampir akan tiba masanya, dia akan tiba sampai kepada engkau, wahai Muhammad SAW. Sebagaimana seseorang itu menunggu orang yang jauh datang kepadanya, kembali kepadanya, begitulah juga pertolongan yang akan diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diguna atahum nasruna. Maknanya pertolongan pertolongan Allah yang ditunggu oleh para rasul itu akhirnya dia datang. Dia tiba juga. Dia tiba, datang sampai kepada para rasul itu sehingga mereka berjaya, mereka menang di dalam dakwah mereka. Jadi ma'ata itu adalah majas. Pertolongan itu dia bukan ada kaki nak datang. Dia bukan berjalan. Tapi diguna sebagai perbandingan ataupun perumpamaan ataupun kiasan. Sebagaimana manusia yang kita harap itu akan datang tiba dan kita sangat menunggu-nunggu kedatangannya, begitu juga pertolongan Allah pada satu masa nanti, pertolongan itu akan datang kepada kita dan dia akan tiba sampai kepada kita. Jadi diguna atta di situ adalah sebagai satu majas, walaupun atta itu diguna untuk manusia. Contohlah saya tunggu Haji Halim kan. Tunggu Haji Halim. Lama 1 jam, tiba-tiba dia sampai. Saya pun kata, atta Haji Halim. Mana datang Haji Halim. Datang sampai Haji Halim. Jadi Haji Halim manusia, dia boleh berjalan kan? Tetapi Nasruna ni mana manusia bukan boleh berjalan, tetapi Allah Ta'ala guna perkataan yang sama untuk menunjukkan bahawasanya pertolongan Allah itu juga adalah sesuatu yang kita harap, kita panggil, kita doa, kita jemput dia, kita tunggu dia, dan pada masa nanti dia akan dia akan tiba sampai pertolongan tersebut. Hum maf'ulun bih, nasrun fa'il marfu'. Fa'il maknanya ata itu tiba. Siapa yang tiba ataupun apa yang tiba? Yang tibanya adalah pertolongan. Pertolongan fa'il marfu'. Marfu' itu maknanya kita baca dengan baris hadapan, nasru. Kita tak baca dengan nasri, kita tak baca dengan nasra. Na mudhafun ilaih. Maknanya pertolongan itu disandarkan kepada na, iaitu kami. Kami itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.
telah datang kepada mereka, iaitu para rasul, selepas mereka disakiti dan mereka didustai oleh kaum mereka, datang kepada mereka nasruna, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal masdar awal an tadi, an itu macam Haji Jamil tanya tadi kan, an ta'ti itu ada masdar dia. Masdar muawwal daripada an atahum nasruna fi mahalli jar bi hatta. Maknanya hatta tadi kita dah tahu dia bermaksud ila kan. Jadi ila ityan nasrina, sehinggalah tiba pertolongan kami. Jadi muta'alliqum bi hatta. Jadi masdar muawwal itu fi mahalli jar, dia di dalam kedudukan jar kerana hatta itu bermaksud ila, hatta lil jar, lil ghayah wal jar. Kita baca sebelum ini. Muta'alliqum bi sabaru, fa sabaru ala ma kudzibu hatta an atahum nasruna. Jadi sehinggalah datang kepada mereka pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, beres jelas insyaallah. Kalau tak jelas boleh tanya. Wa atifah wa hur'ataf la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins mubaddila ismu la maftuhun. Nah, ini pun satu banyak kita jumpa dalam Quran. Bahkan di dalam ayat yang pertama pun kita jumpa la raiba. Di sini Allah Ta'ala sebut la mubaddila. La mubaddila. Ini ayat ini kalau kita fahami betul-betul, maknanya seseorang itu akan yakin bahawasanya pertolongan Allah itu akan datang kepadanya. La nafiyah. Apa maksud nafiyah? Menafikan. Lil jins. Lil jins maknanya semua bentuk makna perkataan itu. Jadi mubaddila itu maksudnya pengubah, penukar. Tidak ada yang boleh menukar, yang boleh mengubah. Semua bentuk. Maknanya sama ada penukar itu manusia ataupun jin ataupun hantu ataupun malaikat ataupun apa-apa saja. Kalau manusia sama ada yang berkuasa, yang kuat, ataupun bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, maknanya ayat ini menafikan tidak ada sebarang pihak ataupun orang yang dapat menukar, dapat mengubah. Maknanya begitu. Kenapa? Kerana daripada perkataan la nafiyah lil jins. Maknanya dia menafikan makna mubaddil. Itu mubaddil ini maknanya yang menukar, yang mengubah. Maknanya bila Allah Ta'ala sudah tetapkan pertolongan Allah itu akan datang kepada Nabi, apabila Allah Ta'ala telah janji bahawasanya Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW, dakwahnya diterima, dakwahnya akan berjaya sebagaimana para rasul sebelumnya. Itu adalah janji Allah, disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam wahyu Allah SWT. Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah janji tersebut. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah janji tersebut. Tidak ada, walau mereka itu hebat, walaupun mereka itu berkuasa setinggi mana pun, walaupun mereka itu bangsa apa pun, walaupun pangkat mereka tinggi mana pun, mereka itu ataupun mana-mana pihak ataupun mana-mana makhluk, mereka itu tidak dapat mengubah ketetapan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya nafiyah lil jins. Jadi isim selepasnya kena baris atas. Jadi kita lihat dia letak baris atas kan, mubaddila. Isim. Okey. Dia ada khabar, tapi khabarnya tak ada kat sini. Mungkin kita boleh sebut la mubaddila mawjudun. Ada. Tidak ada penukar yang ada yang dapat menukar kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada khabar lah, tapi khabar di sini tidak disebut.
La mubaddila li kalimatillah. Kalimat itu maksudnya janji Allah ataupun ketetapan Allah. Jadi tidak ada sesiapa pun dapat mengubah takdir ataupun ketentuan ataupun janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehebat mana pun kafir Quraisy ini mereka ada bala tentera yang kuat, mereka ada duit yang banyak, mereka ada pengaruh, mereka ada kuasa. Mereka mahu menyekat dakwah Nabi SAW tetapi tak berjaya. Kan? Nabi pergi ke Madinah, dapat bina negara Madinah, berlaku perjanjian Hudaybiyah, dan selepas itu Nabi dapat menguasai balik Mekah Al-Mukarramah. Jadi di mana kekuasaan yang ada pada kafir Quraisy, di mana kekayaan mereka, di mana bala tentera mereka, di mana kekuatan mereka. Jadi mereka tidak dapat mengubah janji Allah SWT, mereka tidak dapat menolak ketentuan Allah SWT, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, wahyu-wahyunya, takdir Allah SWT, mereka tidak ada kuasa. Jadi di sini wala mubaddila li kalimatillah, la itu adalah nafiyah lil jins. Mubaddil isim la maftuh, la nafiyah lil jins, dia beramal dengan amal inna, maknanya dia menasakkan isim merapukkan khabar. Jadi la mubaddilah ni sama juga dengan syahadah kita, la ilaha, tidak ada sebarang Tuhan yang benar. La ilaha, la haula, kita selalu baca kan. La haula wala ya. Kita kata apa? La haula. Maknanya tidak ada sebarang helah. La haula wala quwwata illa billah, kecuali helah yang diizinkan oleh Allah SWT. Maknanya tidak ada, ramai orang cuba tipu helah, mencari helah, buat helah, tapi semua itu tidak dapat mengatasi apa yang dirancang, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha, sama juga. Tidak ada Tuhan. Tuhan di sini sebarang Tuhan. Sama ada makhluk manusia, sama ada malaikat, ataupun sama ada patung, ataupun apa-apa saja Tuhan, tidak ada. Kecuali yang berhak, yang benar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini pun sama, la mubaddila, tidak ada yang penukar, yang mengubah, yang dapat mengubah, yang dapat menukar, tidak ada. Tidak ada kuasa untuk menukar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga keyakinan kepada kita, apabila sesuatu yang benar, sudah pasti yang benar itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti ia pengakhirannya adalah kemenangan, kejayaan. Sama ada di dalam hidup kita, apa yang kita kejar, apa yang kita buat, apa yang kita seru, selama mana ia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selama mana dia adalah kebenaran, insya-Allah dengan izin Allah Taala, maka dia pengakhirannya adalah kemenangan. Itu adalah sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebelum berjaya tu banyak ujian lah. Tidak begitu kan? Ya. Berjaya tu banyak ujian. Kadang-kadang kita tak larat ataupun tak dapat nak sabar tempuhi ujian-ujian yang ada pada kita. Jadi kita tewas sebelum menang. Dan ayat-ayat Quran ini sebagai motivasi kepada kita. Cuma ada syaratlah kemenangan. Di sana ada syarat-syarat untuk kita mendapat kemenangan selain daripada usaha kita dan sebagainya. Antaranya ialah iman kita kepada Allah. Jadi bagaimana iman itu akan sempurna? Dengan ujian, dengan cabaran. Sebagaimana sahabat Nabi dan Rasulullah SAW menerima ujian dan cabaran, begitu juga kita akan menerima perkara yang sama, dan daripada ujian itulah akan menguatkan iman seseorang. Pada minggu lepas kita dah bincang, kita dah bicara kenapa ujian itu diturunkan kepada kita. Antaranya adalah untuk menguji, untuk memastikan siapa yang jujur. Okey, kita teruskan. Tak habis lagi ni, nanti tak habis pula ayat 30.
Tak ni. Ngaju api pelajar kan Allah. Ayat 30 tak habis lagi. Tak apa Ustaz. Naam, Allah mudhafun ilaih. Wa khabar la mahdhuf. Khabar kepada la tak ada. Taqdiruhu mawjudun. Boleh ditakdirkan mawjud. Maknanya la mubaddila mawjudun di kalimatillah. Tidak ada penukar yang ada dapat menukar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa istinafiyah, waw istinafiyah ataupun ibtidaiyah, waw ini menunjukkan ayat selepasnya adalah ayat baru, tidak ada kaitan daripada dari segi i'rab sebelumnya. Lam waqi'ah di jawabil qasam. Lam itu adalah berada pada jawab qasam, sama dengan walaqad kudzibat rusulun. Maknanya ada wallahi laqad laqad, wallahi laqad. Maknanya ada wallahi. Jawab qasam yang tidak disebut di dalam ayat ini. Walaqad, wallahi laqad ja'aka. Ja'aka, demi Allah sesungguhnya telah datang kepada engkau wahai Muhammad min naba'il mursalin. Apa yang telah datang? Yang telah datang kepada tolongan, cerita tentang nabi-nabi dahulu. Maknanya wahai Muhammad, engkau telah pun tahu apa cerita yang telah berlaku kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah dahulu kala. Engkau tentang Adam, tentang Isa, tentang Musa. Nabi-nabi sebelum kamu telah pun datang cerita-cerita mereka kepada kamu, dan mereka dapati sebenarnya mereka telah berjaya di dalam dakwah, di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga selainnya, mereka semua itu adalah telah berjaya. Jadi cerita-cerita kejayaan itu telah sampai kepada engkau, dan kenapa pula engkau tidak berjaya? Bagaimana mereka telah berjaya, engkau juga pasti pada suatu nanti akan berjaya di dalam dakwah engkau. Jadi cerita-cerita itu telah pun datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fa'il mahdhuf taqdiruhu ja'aka al-khabar. Khabar itu adalah fa'il dia. Ja'aka mana fa'ilnya? Fa'ilnya tak ada kat sini. Jadi ja'aka itu bolehlah kita nak takdirkan naba'un ataupun al-khabaru, telah datang berita ataupun telah datang cerita, min naba'i, di antara cerita-cerita, muta'alliqun bi mahdhuf hal min fa'il. Maknanya fa'il itu al-khabar mungkin sadiqan. Hal itu hal kepada fa'il tidak disebut. Mungkin saya tulis kat sini supaya nampak. Walaqad ja'aka, walaqad ja'aka. Ada khabar yang tidak disebut. Kita takdirkan al-khabaru sabaru, mungkin kita letak hal dalam telah datang, mungkin qariban ataupun sadiqan min naba'i al-mursalin. Walaqad ja'aka, ni tak ada hal, yang ni pun tak ada, khabar pun tak ada. Sesungguhnya telah datang kepada engkau apa yang telah datang. Yang telah datangnya ialah cerita-cerita, hal keadaannya ialah benar daripada cerita-cerita orang-orang yang para rasul yang sebelum kamu. Jadi sadiqan ini adalah hal yang tidak disebut, hal kepada khabar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ila liqa insya-Allah. Ila liqa.